syurutul waqif. Sambungan setelah berapa bulan? Tak berapa bulan? 4 bulan 3 bulan. Cuti panjang. Jadi kita ulang sepintas lalulah. Jadi waqaf waqaf ni salah satu daripada dipanggil al-mubarrat. Kita kata kebajikan-kebajikan yang besar, yang pahala dia banyak, yang mana dia juga dipanggil sedekah jariyah, sedekatun jariyah, yang Nabi sebut di dalam hadis, idza mata ibnu adam, bila anak Adam mati tu amalan dia terputus illa min, kecuali berapa? 3 kan. Salah satunya adalah sedekatun jariyah, sedekah yang berterusan, yang pahala dia terus masuk. Sedekatun jariyah, waladun soleh yad'u lahu, ataupun ilmu yuntafa' bih, hadislah. Dan tiga benda tu ada di dalam pondok. Ada boleh terhimpun 3 tu dalam pondok. Bila mati seseorang, amalan tak terputus melainkan 3. Ada 3 benda tu di pondok. Sedekatun jariyah maknanya, ulama Imam Ar-Rafi'i mentafsirkan makna sedekatun jariyah itu dengan makna waqaf, dan pendapat dia tu disetujui oleh ulama-ulama. Jadi pondok memang waqaf pun. Segala benda nak waqaf, boleh waqaf di pondok. Sebab tu apabila wujudnya pondok di satu-satu tempat tu, selain daripada kita kata nak waqaf untuk masjid, pondok juga tempat untuk kita nak mewaqafkan. Kita nak mewujudkan saham yang tak putus untuk kita. Boleh kita wakaf kipas ke, wakaf kapet ke, wakaf Quran ke, apa segalanya kepada pondok. Sebab apa? Sebab pondok ni tempat orang guna benda-benda yang kita bagi. Masjid pun samalah. Masjid pun tempat orang guna benda yang kita wakaf. Anak yang soleh, daripada mana anak yang soleh tu? Yang nak berdoa kepada ibu ayah tu? Daripada anak yang mengaji agama. Di mana tempat nak melahirkan dia? Pondok juga kan. Hal lain pun ada juga, tapi kita kata pondok ni salah satu tempat nak melahirkan orang, anak-anak yang soleh. Dan juga ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa ilmu yang bermanfaat ni? Ilmu manfaat ni ilmu yang kita, bila kita mengaji, kita belajar, kita akan bertambah takut kepada Allah. Kalau ilmu yang kita mengaji koi tak takut, koi jauh, itu bukan ilmu yang manfaat lah. Ilmu manfaat ni ilmu yang kita mengaji, kita koi takut kepada Allah, kita koi dekat kepada Allah, ibadah kita pun bertambah. Itu ilmu manfaat. Kalau ngaji kitab pun tapi koi sombong, tak beramal dengan ilmu, tak manfaat juga ilmu tu. Jadi ada kat mana? Ada kat pondok. Jadi tiga-tiga ni nak cari dia boleh, ada di pondok. Ada di pondok. Dan sahabat-sahabat ni kebanyakannya ada benda yang depa wakafkan. Sahabat Ansar yang kaya-kaya, depa banyak mewakafkan harta-harta depa untuk kemudahan orang Islam. Sayyidina Umar bila dia dapat harta waktu dia perang Khaybar, dia wakafkan tanah dia. Dia kita carilah satu benda yang kita boleh wakafkan. Rukun wakaf sepintas lalu yang kita belajar dulu, arkanul waqfi dia ada 4 kan. Pertama namanya waqif, kedua mauquf alaih, ketiga mauquf, dan keempat sirah. Ada 4 ni namanya wakaf, tak ada 4 ni tak namanya wakaf. Ini hanya kita ulang balik saja nah. Siapa waqif? Kita buat satu contoh macam ni. Contohnya, saya ada tanah. Contohnya ni tanah saya. Kemudian saya kata, saya wakafkan tanah saya ni untuk didirikan pondok, ataupun untuk jadikan sekolah, atau untuk dirikan masjid atau sebagainya. Jadi orang yang mewakaf tu siapa? Diri saya ni dipanggil waqif, pewakaf. Wakaf untuk siapa? Untuk pondok, untuk anak-anak yatim, itu dipanggil mauquf alaih. Ataupun kita kata bahasa Melayu, nak panggil apa? Wakaf untuk apa? Tujuan wakaf, tujuan wakaf untuk apa? Untuk anak yatim kah? Untuk buat masjid kah? Untuk keluarga si fulan kah? Kita tak wakaf untuk anak yatim, kita kata saya wakaf tanah ni untuk keluarga Abang Amin. Contoh, boleh tak ada masalah.
Maknanya tanah ni hanya untuk keluarga Amin, dia dan anak cucu dia seterusnya, boleh tak ada masalah. Tak boleh jual. Mazhab kita tak boleh jual. Mazhab Abu Hanifah boleh jual. Nanti kita akan cerita di belakang. Baik. Dan juga benda yang kita wakaf. Saya wakaf apa? Tanah itu dipanggil mauquf, benda yang kita wakafkan. Syarat-syarat dia kita akan sebut nanti. Contoh di sini tanah lah. Dan juga sirah, pakai niat saja tak adalah. Dia dalam mazhab Syafi'i perlu ada sirah, perlu kata aku wakafkan tanah ini, dan perkataan yang sewaktu dengannya yang kita akan cerita nanti di syarat-syarat mauquf dan juga syarat-syarat sirah. Cakap lafaz, kita lafaz. Lafaz. Sirah ni maknanya kita lafazkan. Macam cerita tonton dululah, wakaf pakai mulut ke mulut. Bukan mulut ke mulut, mulut ke telinga. Wakaf mulut ke telinga. Kita wakaf dia dengar. Cuma tak ada hitam putih. Kemudian mainkan anak cucu, masalah. Kemudian kita akan masuk satu persatu syarat. Ini yang kita nak cerita malam ni dah. Baik, katanya syurutul waqif, syarat pewakaf. Orang yang nak mewakaf, siapakah orang yang boleh mewakaf dan sah wakaf dia? Dia kata syurutul waqif ithnan. Syarat orang yang menjadi pewakaf tadi ada dua. Pertama, al-ikhtiyar. Ikhtiar ini sukarela lah, no? Kita terjemah sukarela lah, dengan pilihan hati dia lah. Itu syarat pertama. Jadi bila seseorang dia nak wakaf, mestilah dari kehendak dia, bukan paksaan. Kalau dia paksa, kena paksa tanda tangan, contoh paksa kan, ugut, satu paksaan, maka tak sah wakaf dia. Walaupun dia sebut dengan mulut, walaupun dia sign sekalipun, tak sah. Sebab paksaan. Kecuali kalau paksaan tu paksaan yang syarak luluskan, kita panggil bihaqqin, dengan hak, ada hak untuk memaksa. Macam mana wakaf yang kena paksa ni? Contoh, si fulan ni, awang ni, dia bernazar, dia kata aku nak wakaf tanah aku. Tiba-tiba dia tak wakaf, dia dah nazar, jadi wajib lah. Kita pun report ke hakim, kita report ke qadhi setempat. Ni semua orang dengar ni, dia habaq dekat satu masjid, contohlah, dia habaq, dia nazar nak wakaf apa tanah dia, tiba-tiba dia tak wakaf. Orang pun tanya dia, hang dulu hang kata nak wakaf ni buat masjid, ni nak tambah masjid bagi luar, hang kata nak wakaf tanah sebelah ni, hang nazar dulu bila hang nak wakaf bila nak naik jebat agama. Dia kata tak jadi mana boleh main tak jadi, nazar wajib. Jadi kita paksa dia, kita paksa tak terima, kita pun jumpa qadhi, kita kata tuan qadhi, kita naik 2-3-4 orang sebagai saksi, kami bersaksi ni, kami dengar daripada telinga kami ni, si fulan ni dia nazar, dia nak wakaf tanah dia tapi dia tak mau wakaf. Jadi qadhi pun paksa dia pun dengan tak rela dia pisah, ataupun dia lafaz. Kalau kita pergi wakaf di jebat agama, kita ada lafaz dia, ada sirah dia. Tuan qadhi akan panggil, suruh kita baca sirah dia lah, sirah nak mewakafkan tanah dia. Selain daripada kita sign apa semua, sirah dia adalah. Jadi dia pun baca, sign dengan tak rela hati, sah dah wakaf dia, sah. Sebab itu bihaqqin, walaupun kena paksa. Itu salah satu contoh lah. Kalau dia tak mau kok, tak mau, qadhi paksa, tak mau qadhi paksa kata kena, dia kata wajib, ini arahan saya hukumkan ni, dia tak mau juga. Macam mana? Dia tak mau lafaz juga. Macam mana? Qadhi yang sendiri yang wakaf kan.
Nah, hakim sendiri yang wakafkan. Hakim sendiri yang wakafkan. Ada. Nak terampas ke tak? Tak terampas tu. Itu dipanggil bihaqqin lah, paksa secara bihaq. Ganggu bunyi. Baik. Jadi syarat pertama ikhtiar. Mesti sukarela. Kalau orang paksa dia, wakaf tak jadi. Kalau lah orang paksa dia pun pisain, dia boleh naik jumpa qadi. Dia kata, tuan qadi, si fulan hari tu dia paksa saya pun lafaz depan orang ramai, saya pun dah sign, tapi sebenarnya dia paksa saya. Dia letak pistol kat anak saya, dia kata, hang tak sign depan orang ramai, tak tunjuk tak abang kata aku bunuh. Jadi sah tak sah? Tuan qadi boleh settlekan masalah tu lah. Benda kita bila dah tak boleh buat apa, kita naik orang atasan lah kan. Yang kedua, syarat orang yang nak sah wakaf tu, ahliyatut tabarru' fil hayah. Dia adalah orang yang boleh tabarru', orang yang boleh buat kebajikan dengan benda tadi, dengan benda yang dia nak wakaf fil hayah, ketika dia hidup. Maknanya kalau dia nak wakaf tanah, dia ni mesti orang yang boleh tabarru' dengan tanah dia tu. Tabarru' ni makna buat kebajikan, dia boleh sedekah ke orang. Dia ada tanah, boleh tak dia sedekah tanah dia ke orang? Boleh tak hadiah tanah dia ke orang dengan free? Tahu tabarru'? Tabarru' ni bukan jual lah maksudnya. Kalau tasarruf tu maknanya jual, dia boleh bermuamalah. Kalau tabarru' ni maknanya dia boleh sedekah, dia boleh hadiah, dia boleh dengan barang tadi. Kalau dia boleh, makna sah wakaf dia. Saya ada kereta sebiji. Ni kereta tu, saya boleh tabarru' kereta tu, boleh bagi kat orang tak? Tapi hutang tak boleh gitu. Boleh. Kalau saya boleh tabarru' bagi kat orang, maknanya saya boleh wakaf. Adakah masalah yang dia tak boleh tabarru'? Boleh, ada. Contohnya dia safih. Orang yang tak apa-apa nak cerdik, tapi dia kaya. Dia anak jutawan. Pak dia jutawan, anak dia syndrome Down. Contoh. Tak cerdik. Dia bukan gila, cuma tak cerdik. Jadi sah dah wakaf dia? Tak sah. Sebab dia tak boleh tabarruk. Dia nak bagi kat orang benda dia pun tak sah. Jadi orang macam dia, kalau dia kata, saya wakaf tanah saya, pak dia meninggal, pakcik-pakcik dia pun kata, ni awang hang wakaf tengah harta hang ni, buat bendang, buat wakaf buat bendang ke, wakaf buat apa kan. Hasil dia boleh lah kita pakat-pakat makan. Contoh. Boleh tak? Tak boleh. Tak sah. Kalau dia buat macam tu, dapat tahu kat qadi kena settlekan benda tu. Hakim tahu ataupun orang kampung tahu. Orang ramai tahu. Kena naik report lah. Report ni, tuan qadi ni ada budak ni, dia ni tak apa, akal dia tak apa nak sihat ni. Dia tak cerdik dia ni. Dia wakaf tanah. Kita kena beritahu. Qadi akan turun masuk campur lah kan. Sebab wakaf tu wakaf yang tidak sah. Itu syarat waqif. Dua tu saja. Dua tu saja. Kanak-kanak pun tak sah. Sebab kanak-kanak tak boleh tabarruk. Dia kalau tak tasarruf ni duk peringkat pertama. Atas lagi tabarruk. Kalau macam budak-budak tak boleh tasarruf, tak boleh tabarruk. Tasarruf boleh jual beli, tabarruk ni boleh hadiah ke orang. Boleh buat kebajikan. Macam orang ayah tapi tak boleh tabarruk. Dia biasa tasarruf dengan tabarruk. Tasarruf ni mengelola. Nak buat urusan jual beli, contohlah anak yatim, tok jaga, harta dia banyak. Harta bendang dia nak buat jana ni, tok dia urus lah. Harta cucu dia. Tapi tok dia tak boleh nak sedekah orang. Jadi boleh tasarruf dengan harta tu, cuma tak boleh tabarruk. Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh bagi pihak dia, tak boleh. Macam isteri. Dia harta suami dia tak boleh. Suami nak tabarruk harta isteri pun tak boleh.
Itu dua saja syarat dia, mudah ya. Orang yang paling cekak bab wakaf ni geng dia beragama. Depa macam-macam masalah wakaf. Depa ada bahagian wakaf. Kalau di Lostak tu apa Syekh Fakhrul Razi lah ni, dia muda lagi ya. Dia lah pengurusan bahagian wakaf. Jadi berbagai-bagai masalah yang dah timbul depa dah ada ni ya. Kadang-kadang jelah depa dah buatlah peraturan-peraturan baru yang bukan syarat cuma untuk maslahah kebaikan orang. Itu syarat waqif. Kemudian yang kedua, syurutul mauquf alaih. Mauquf alaih ni apa? Mauquf alaih ni apa? Apa kita kata tadi? Nak wakaf untuk siapa? Tujuan wakaf untuk siapa? Untuk anak yatim kah? Untuk pondok kah? Untuk masjid kah? Contohlah. Apa syarat dia? Katanya syurutul mauquf alaih ithnani, ada dua. Pertama, alla yakuna ma'siyatan. Syarat dia mestilah bukan maksiat benda yang kita nak wakaf. Bukan maksiat ni maknanya apa? Sama ada benda tu harus atau benda tu satu ketaatan. Kita nak wakaf buat masjid, itu satu kebaikan, satu ketaatan. Kita nak wakaf buat kebun, harus, tak ada masalah, tidak ada dosa pada dia. Nak wakaf buat shopping komplek, boleh tak? Jangan ada maksiat. Jangan kita wakaf tu siap nak buah situ apa kasino ke apa, tak boleh. Tak boleh ada maksiat. Yang tak haram, yang tidak haram. Kalau yang setakat lara tapi tak haram, tak apa. Dia sama ada mubah ataupun taat, itu maksud bukan maksiat. Kalau wakaf nak buat apa? Wakaf nak buat disko, mana boleh. Tak sah. Sebab itu dipanggil i'anah ala fasadin dan juga maksiatin. Kita nak tolong buat maksiat, tak boleh. Kalau di dalam ta'liq dia contoh dia buat gereja ataupun buat rumah untuk khodam bagi orang buat apa AJK hak duduk di gereja. Dia kerja di gereja, tukang sapu sampah gereja, tukang bersih gereja, dia bekerja di gereja. Kita wakaf rumah untuk dia, tak boleh. Sebab kita membantu, tak boleh. Wakaf untuk orang kaya, tak apa. Wakaf untuk orang miskin, tak apa. Saya wakafkan tempat ni untuk orang kaya, untuk orang yang kaya raya. Dah kaya nak wakaf pakai dia apa? Tak ada masalah, boleh. Boleh. Syarat yang kedua, wa imkanu tamallukihi in kana muayyanan. Mestilah boleh tamalluk, boleh memiliki. Jika wakaf tadi wakaf yang muayyan. Jadi wakaf ni ada wakaf jihah, ada wakaf muayyan. Muayyan ni maknanya kita tentukan kepada individu contohnya, ataupun keluarga contohnya. Saya wakafkan rumah ni untuk keluarga Ahmad, contohlah. Rumah ni saya wakafkan untuk si fulan, ataupun untuk anak yatim. Maknanya kita pilih. Ada juga wakaf yang secara am, wakaf masjid bukan muayyan. Wakaf masjid, wakaf pondok, tak muayyan. Jadi kalau muayyan ni maknanya individu lah, kita kata mudah kan. Mesti syarat dia sah, boleh memiliki benda yang kita wakaf. Ada yang tak boleh memiliki benda kan? Ada. Contohnya apa? Contohnya Al-Quran. Orang Islam boleh memiliki Al-Quran, orang kafir tak boleh. Jadi kita kata saya wakafkan kegunaan Al-Quran ni diletakkan di gereja supaya mereka boleh lebih memahami Islam. Orang tak sah. Mana boleh wakaf Al-Quran pergi letak kat orang
di gereja sebab mereka kafir. Mereka tidak boleh tamalluk. Kan kita belajar dulu syarat jual beli, tak sah jual Al-Quran kepada orang kafir. Mereka tak boleh memiliki. Secara syara'annya tak boleh, tak sah. Jadi wakaf untuk mereka tak sah. Begitu juga contoh yang lain lagi, wakaf kepada janin. Macam mana wakaf kepada janin? Anak lampau kan? Dia tak boleh memiliki. Ni motor ni aku wakaf kat anak ada lampu tu. Boleh tak? Tak boleh. Dia tak boleh tamalluk. Dia mana kelak lagi. Tak ada lagi. Benda tak ada lagi. Tak sah. Wakaf kat binatang pun tak sah. Kecuali kalau maksud dia tuan kepada binatang. Abang sebab dia ada kambing. Wakaf pada kambing dia. Boleh tak? Ni apa... Padang-padang ni wakaf kat ni padang rumput ni. Saya wakaf kat kambing abang sepedi. Kambing tu mana boleh tamalluk, dia mana boleh memiliki. Melainkan maksud dia kepada tuan. Tuan tak apalah, maksudnya bagi kat tuan lah. Kita katalah kambing. Itu tak apalah. Tak sah sebab dia tak memiliki. Untuk burung-burung. Burung kata hawakah tak wakah aku makan. Atas mayat, atas wakah tak boleh. Individu yang tak ada lah tak boleh. Sebab dia tak memiliki. Dan dia ada bahas panjang. Wakaf atas wakaf mazhab kita tak boleh. Mazhab Hanabilah boleh. Mazhab Hanbali boleh. Tapi syarat ayat ataupun sebagai contoh banyak berlaku di sebahagian tempat di sebelah Yaman Arab sana, ada orang dah wakaf dia wakaf, contohlah dia wakaf buat jabiah tempat. Jabiah ni apa? Melayu tak ada. Jabiah ni macam satu kolam kecil orang buat. Macam bilik ayak lah kita kata. Buat orang masuk ambil wuduk kat situ. Wakaf untuk tu boleh buat masjid tak? Tak boleh kan? Masjid wakaf sebelah. Sini dah wakaf dah. Kemudian ada orang dia nak memperluaskan masjid. Dia tambah besar. Jadi jabiah tu termasuk di dalam kawasan masjid, dia jadikan masjid. Wakaf jabiah tu kepada masjid pula. Wakaf atas wakaf. Dah wakaf dah. Wakaf sekali lagi dia masuk dalam masjid pula. Tak boleh lah mazhab kita, tapi mazhab lain adalah mazhab Hanabilah boleh. Dah wakaf nak wakaf pula tak boleh. Jadi maksudnya yang ketat dia atau bukan atau mungkin. Dia wakaf asal, sebab wakaf asal ni syarat dia nanti kita akan kalau nak buat masjid tu benda-benda kalau jabiah tak boleh ni lah. Kalau benda tu dah wakaf tak boleh. Wakaf untuk apa? Tak boleh nak untukkan. Tak boleh nak untukkan. Ini tu muktamad mazhab kita. Cuma dia ada benda-benda yang khilaf berlaku lagi lah. Itu mazhab lain. Dalam mazhab lain ada. Mazhab kita tak ada. Kebanyakan dalam mazhab Hanbali dia ringan di dalam bab ni. Contoh nanti kita akan sebut di syarat-syarat mauquf nanti dia ada benda-benda yang menyalahi pada syarat-syarat mazhab kita. Kita akan sebut nanti. Baik. Itu imkan tamalluk imkan muayyan dia. Habis syarat apa tadi? Mauquf alaih. Kemudian syarat mauquf pula. Ni syarat mauquf yang kita kata benda-benda yang tak sama dengan kita dalam mazhab lain. Dia kata ada samaniyatun, ada 8. Pertama kaunuhu ainan, benda yang kita nak wakaf tu apa? Padang ke, tanah ke, kereta ke, rumah ke, mestilah ada ain. Lawan dia apa? Manfaat. Manfaat tak boleh diwakaf. Contohnya kitab ini. Kitab ni ain. Boleh wakaf. Saya wakafkan kitab ni untuk pondok. Maknanya pondok boleh guna. Keluar dari pondok tak boleh. Ni kalau wakaf di pondok, jangan masuk surau.
Yasin tu kalau wakaf untuk surau tu jangan buat kelak pi tak tang lain. Pinjam Yasin hak surau, kita pi buat tahlil di rumah orang. Sebab dia wakaf untuk surau, ikut niat wakaf lah, niat wakaf lah. Kalau dia wakaf umum untuk kegunaan orang ramai, tak apalah. Itu kita kata niat pewakaf tu. Dia wakaf untuk apa? Tapi mesti ain lah, benda tu ain. Kalau manfaat tak boleh. Duit dia termasuk dalam maksudan. Duit tu ain. Tapi wakaf untuk apa? Dia ada syarat lain lagi. Ada syarat lain lagi. Jadi manfaat tak boleh wakaf. Macam biasa ada orang wakaf Yasin dengan sejadah untuk surau. Ya. Nanti bila ada rumah-rumah nak buat kenduri ke, nak buat baca Yasin, dia akan pinjam kat surau. Ramai yang tak tahu benda tu. Dia pewakaf tu, dia wakaf untuk apa? Hak tu yang kena penting tu. Tu yang penting kena tahu tu. Kalau tajuk dia tu. Sirah tu. Macam kata sejadah kan. Orang wakaf kat surau tapi tak guna. Tak guna dia bagi sebab nanti. Kalau surau juga dia bila ubah ni ada pendapat lagi, ubah ke surau juga ada pendapat lagi. Tapi kita kata kalau pitak tang lain tak boleh. Itu ni kita cerita muktamad ni lah, muktamad. Jadi Yasin tu kalau kita nak mudah, sebab orang pun tak apa nak pandai lah. Kita tuan wakaf ni dia hanya niat baik nak buat kebaikan lah, tapi sudah situasi orang ramai ni kadang-kadang dia tak belajar kan. Jadi niat wakaf untuk kegunaan am. Macam tu sajalah. Kita wakaf dah, saya wakafkan surat Yasin ni untuk kegunaan umum. Siapa-siapa di mana saja nak guna boleh. Buat macam tu wakaf yang mudah. Jangan dia wakaf, saya wakafkan surat Yasin ni untuk surau ini. Bila dia kata untuk surau ini, itu syaratul waqif ka nass syara'. Syarat pewakaf seperti nas daripada macam Al-Quran hadis, macam seolah-olah Tuhan kata ini untuk surau. Boleh ubah tak boleh contoh dia seolah macam tu lah. Bila pewakaf syarat macam tu kena ikut. Minta. Tak asal muktamad mazhab Syafi'i gitulah. Ya, dia tak boleh diubah sebab dia kata untuk surau ini. Dia bila dia lafaz macam tu untuk surau tu, tak boleh lah pinjam pi baca kat rumah, tak boleh. Itu disebut masalah ni di dalam Fathul Mu'in. Dia dah bincang panjang lah. Macam mana? Macam rosak. Dalam mazhab kita muktamad mazhab Syafi'i, selagi mana benda tu boleh dipakai, dia ada syarat yang lain. Tujuan dah sampai Kita ada belakang tu ada insya-Allah. Cuma maknanya sebagai contoh lah. Ini kita cerita muktamad mazhab Syafi'i. Muktamad mazhab Syafi'i contohnya ni semua ni wakaf. Pintu ni reput berlubang macam mana pun selagi boleh pakai tak boleh buang. Itu muktamad mazhab Syafi'i. kena repair. Kita nak buang juzuk dia tak boleh. Kena pakai. Itu muktamad. Dalam kitab Syafi'i yang muktamad dia kata sehingga manfaat dia tak ada, yang hanya boleh bakar dia saja, ketika itu baru boleh jual. Sejadah ni tak boleh pakai, sekira-kira hak tak boleh pakai tu tak tahu nak buat apa dah, hanya boleh bakar saja, ketika itu boleh jual. Itu muktamad mazhab kita. Kita kata pula kalau tinggal nak bakar aja siapa nak beli. Tak ada. Lagi ada tu lagi tu boleh pakai. Cuma di sana ada pendapat lain lagi lah. Ini yang muktamadnya macam tu. Muktamadnya begitu. Tapi kita ada pendapat yang lain. Hatta faqih ada ulama di Tarim sana, Syekh Alwi Abdullah As-Saggaf. Dia bila mana dia ni orang faqih. Bila mana dia di sebelah sana ada satu tempat nama Sayun. Dia nak memperbaiki masjid
dia ubah pintu, dia cabut, dia hantar pergi ke tempat lain, pergi masjid-masjid lain. Boleh pakai lagi, cuma dia nak ubah pintu baru apa semua. Dia mazhab Syafi'i dan dia faqih. Maknanya di sana ada aqwal, ada pendapat. Ada pendapat. Kalau untuk macam Yasin tadi lah, yang wakaf untuk surau kan? Ya. Lepas tu dia kata, ni wakaf untuk surau. Yang lain yang pandai-pandai contoh, kata boleh buat apa lah, dah tahu tu surau lah. Dia kata, benda lain tak boleh buat. Contohlah orang nak pakai lah. Kalau dia kata untuk surau-surau, tak apa, pergi surau mana pun. Untuk masjid-masjid, tak apa nak pergi masjid mana pun. Kalau dia kata untuk masjid ini, inilah macam tu. sini. Dia kata ini. Ini tu sini. Jadi saya untuk masjid Kampung Pematang. Masjid Kampung Pematang. Tak boleh pergi mana? Dia tu kalau begitu dia cakap, kalau maksud pendapat utama pun sama, kalau dapat lain pun tak boleh. Dia khusus. Bila khusus itu, pendapat muktamad situlah. Lain-lain pendapat. Akwal. Nak pindah. Akwal tu ada. Oh tak. Dia sebab khusus kan? Dia sebab apa mazhab muktamad kita pegang jaga macam tu? Sebab dia ada benda-benda yang tuan dia tak redha apabila pitang lain. Contoh tuan dia suka dekat pondok ni. Suka pelajar-pelajar sini bagus. Sukalah pelajar dia baik, ustaz dia pun bagus, hak main ngaji pun semua bagus-bagus. Dia kata saya nak wakaflah kipas angin saya ni kat sini. Sebab apa? Pelajar dia bagus, tok guru dia bagus, semua bagus, pondok dia pun cantik. Dia kata dia seronok, dia sejuk hati bila orang pakai kipas dia. Tiba-tiba kita ubah pitak pondok lain. Dia masuk, aku nak bagi kat pondok ni. Dia tak seronok kan? Dia tak seronok kan? Walaupun kita kata sana orang pakai, tapi tak sama orang yang pakai tu. Betul tak? Tak sama. Sebab tu dia, itu salah satu hikmah lah kita. Bukan hak tu dalil lah. Ingat tu dalil lah. Baik. Jadi mesti ain manfaat tidak diwakaf. Wakaf tu mesti benda tu ada. Wa kaunuha muayyanatan, mestilah ditakyinkan. Mestilah ditentukan benda yang kita wakaf tu. Kalau muayyan ni tiap dalam bab fiqh apabila syarat dia kata muayyan ni maknanya dia pilih. Lawan dia apa? Salah satu, itu bukan. Saya wakafkan salah satu daripada tanah saya. Tak boleh. Pilih mana satu. Jangan salah satu. Dia ada tanah di Manjung, dia ada tanah di Setiawan. Dia kata, nak buat pondok ke? Bolehlah, ambil lah salah satu saya wakafkan untuk pondok. Tak boleh. Kena pilih. Lagi bergaduh. Dia kena takyin. Wakau. Ain tu mazhab. Semua wallah alam semua mazhab, tapi wallah alam, tapi tak, yang saya tahu yang macam itulah. Di dalam syarah dia kata mazhab Syafi'i tak ada, mazhab lain dah. Dia kata ba'dul mazahib qalat bijawazi waqfil manfa'ah. Sebahagian mazhab kata manfa'ah boleh waqaf. Sebahagian mazhab dan dia tak sebut mazhab lah. Wallah alam lah. Mazhab kita mesti ain, mesti muayyanatan. Dan syarat yang ketiga, kaunuha mamlukatan. Mestilah benda tu dimiliki. Kalau tak kita tak miliki, mana kita nak wakaf? Ini yang di dalam syarat wakaf atau wakaf tak boleh. Kaunuha mamlukatan. Sebab bila tanah tu kita dah wakaf, maknanya kita tak memiliki dia. Mana boleh kita wakaf pula tanah yang dah wakaf? Tak boleh kan? Itu muktamad mazhab kita. Tapi ada mazhab yang membolehkan. Ada mazhab yang membolehkan. Contoh kan, wakaf tanah kan? Wakaf tanah. Dia lapannya wakaf tanah. Tapi bila satu bab dia macam tak nak lepas kan, contohlah. Dia wakaf. Memang dia mula dia wakaf. Tapi bila wakaf ni contohlah kita nak bila wakaf, kita mesti nak wakaf kepada apa ni kan? Dia agama kan? Tapi bila kita minta
untuk gerai ke apa, dia macam tak nak beli tu macam mana? Dari segi hukum syarak, benda tu bukan dah milik dia dah. Bukan milik dia. Bila dia dah lafaz waqaf, maka harta tu bukan lagi milik dia. Tapi dia seolah tak mahu lepas kan? Kalau dia tak nak lepas, itu hukum antara dia dengan Allah lah. Banyak benda berlaku macam tu kan. Kita tak boleh jumpa kadi dia. Boleh. Tapi Tok Kadi payah sebab apa urusan nak wakaf bila naik pejabat agama dia sangkut paut dengan urusan pejabat tanah. Dia kena dua tu kena masuk. Sebab nak wakaf tanah ni dia memang kena ada urusan dengan pejabat tanah. Pejabat tanah nak tukar nama apa semua nak tukar. Jadi Kadang bukan kopi saja yang dia payah, dia banyak kerja lah. Dia maksud dia kalau contoh kita jadilah. Dia memang dia lafaz dia nak wakaf tu. Dia kata jatuh wakaf lah. Macam wakaf. Maksud dia kalau dia macam macam contoh kan, dia tarik balik, tak boleh kan? Dia tak boleh tarik balik. Dia sepatutnya kita boleh memiliki balik kan? dia sepatutnya cuma itulah undang-undang negara kita macam tu. Dia ada campur undang-undang syariah, ada campur ajaib payah lah kan. Kalau kita ikut sebenarnya hukum boleh benda bila dah ada saksi cukup apa semua, kita boleh jumpa qadi boleh tolong selesaikan. Tapi masalah ni banyak mana pak wakaf, anak-anak tengok langgaran, nama bapak aku, nama bapak aku lagi, pakat peraik, pak dah mati, pak dah mati, tok guru dia kata, ni tengok geran ni, nama bapak kami ni, pak kami dah mati, kami nak peraik. Nak peraik pergi jumpa pejabat tanah. Nak buat apa lagi? Tapi dari segi syariat, dari segi syariat memang jadi wakaf lah. Kalau contoh tu, kalau dari segi dosa lah, kalau kita ambil balik. Kalau kita tahu, tak boleh. Anak-anak cucu tahu bapak dia wakaf, gatai nak ambil. Dosa. Macam hak masjid lah, kita nak perban masjid nak bawa rumah lah boleh. Sebab dia dah bukan jadi hak milik siapa-siapa. Jadi sebab tu nak wakaf kena ada hitam putih lah. Kena ada hitam putih. Sebab sekarang ni kena ada hitam putih lah. Hitam putih. Dia sepuluh bukan dia jatuh. Jatuh. Wa kaunuha qabilatan lin naqli, dan benda yang kita nak wakaf itu mestilah menerima pindah. Benda tu boleh pindah. Macam mana tu? Macam mana boleh pindah? Boleh angkat dari Manjung tak Setiawan. Tanah tak boleh pindah. Naqli ni makna pindah apa? Pindah milik. Pindah yang menghilangkan milik. Benda tu boleh pindah milik. Contoh tanah, boleh pindah milik tak? Boleh. Kita jual, pindah milik. Maka kita boleh wakaf. Benda yang boleh pindah milik, kita boleh wakaf. Benda yang tak boleh pindah milik, tak boleh wakaf. Ada benda yang tak boleh pindah milik? Ada. Contohnya, kalau zaman dulu banyak hamba, sebahagian hamba tidak boleh dijual. Sebahagian hamba tidak boleh dijual. Contoh hamba yang tak boleh dijual, ummul walad. Mak anak. Mak anak takkan mak pada bapak Mak pada anak. Maksudnya apa? Hamba kita yang melahirkan anak kita. Kita tidur dengan hamba, dia dapat anak, dia dipanggil ummul walad. Anak tu anak kita, bin kita, merdeka agama kita. Mak dia hamba kita. Anak merdeka anak kita. Jadi mak dia tu bila kita meninggal automatik merdeka. Walaupun tak ada siapa merdekakan dia. Dia dipanggil ummul walad. Hukum dia kita tak boleh jual. Jadi boleh wakafkan dia? Tak boleh. Adapun hamba biasa boleh. Hamba yang tak sempat jadi ummul walad boleh. Hamba boleh dijual. Macam zaman Piramli tu. Piramli jual orang lagi untung dari jual unta. Si urat dawai. Tuan Husin Husin Lempoyan Lempoyang. Saudagar onta. Dia Ramli ni dia mengaji lah. Dia banyak
ialah cerita-cerita dia lah kan. Tapi adalah banyak benda-benda yang kita boleh keluarkan hukum-hukum dari cerita dia tu. Keluarga 69 Kalau cerita keluarga 69 tu ada masalah dalam kitab fiqh. Mungkin dia mengaji bab tu, dia buat cerita nak bagi orang faham. Jadi bila sampai bab masalah tu nak terang kat orang, hampa pergi tengok cerita Piramdi. Tu masalah dia. Tak faham, pergi tengok cerita Piramdi. Ya? Kalau cerita bab hamba-hamba, apa orang tak faham lah. Tengok cerita Piramdi. Bolehlah faham sikit-sikit. Lebih kurang lagu tu lah jual. Tapi tak bolehlah mengaci marah kena jual, mana ada. Itu tambahan dia lah. Wa kaunuha nafi'atan. Kita habis syarat dia tu Wa kaunuha nafi'atan, mestilah bermanfaat. Kalau benda tu tak ada manfaat, tak boleh dijual, walaupun manfaat tu pada masa akan datang. Walaupun manfaat mustaqbalan, orang bagi masa akan datang. Contoh dia macam mana? Kita wakaf anak keldai kecil, umur setahun. Apa manfaat dia boleh buat? Tak ada apa, kita nak kena belah dia. Tapi bila dia besar, dia boleh buat apa? Tarik barang, angkat barang kan. Kal himari yahmilu asfara. Seperti himar yang menanggung asfar, kitab-kitab. Perumpamaan yang Allah samakan kepada ulama Yahudi Himar tanggung asfar. Jadi himar ni boleh tanggung. Di sana banyak himar. Di sebelah Yaman ada lagi himar. Di sebelah Dau'an ni tempat yang masyhur dengan lebah madu. Kebanyakan madu yang ambil dari Yaman sebahagiannya di sebelah Dau'an. Dau'an ni memang tempat madu. Ada tempat-tempat dia macam naik bukit, lereng bukit. Jadi orang-orang duduk di atas bukit-bukit tu. Saya pernah pergi ziarah dan banyak di situ orang pakai keldai. Sebab apa? Mana larat naik bukit tak hari, jadi depa duduk atas keldai tu pun. Macam motor dia bawa lah. Naik turun depa duduk atas keldai tu. Boleh. Dia kenderaan lah, kenderaan. Dia salah satu binatang yang dibuat kendera. Cuma dia tak laju lah. Dia bukan haiwan pi perang lah. Kuda, keldai. Kacuk kuda dengan keldai. Keldai tak boleh. Kuda dia makan boleh lah. Jadi himar donkey bahasa Jepun kita. Jadi mesti ada manfaat, walaupun manfaat akan datang. Kalau dah tak ada manfaat, walaupun akan datang, tak boleh diwakaf. Contoh dia apa? Keldai tua. Keldai tua dah nak mampus. Tak ada manfaat. Dia boleh buat apa? Nak angkat orang tak boleh, nak angkat binatang, nak angkat barang tak boleh. Jadi apa manfaat dia? Jadi benda yang tak ada manfaat, kita tak boleh wakafkan dia. Ada manfaat? Ya, ada. Tapi kena bagi tak apa. Boleh guna lagi kan? Tak boleh. Tak boleh langsung, tak boleh. Wakaf anjing. Wakaf anjing muallam. Anjing pintar, anjing pintar. Anjing yang belajar, anjing macam polis punya kan. Anjing orang latih dia. Anjing yang mengikut arahan. Bila kita kata berhenti, dia berhenti. Bila kita suruh lari, dia lari. Itu anjing muallam. Boleh wakaf tak? Ada manfaat tak? Mu'tamad mazhab kita tak boleh. Cuma ada pendapat yang kedua dan dia qaul qawi, dia pendapat yang kuat boleh. Anjing muallam. Dia mesti syarat cerdik tu dia ada. Syarat cerdik ni maksud dia kita kata berhenti dia berhenti, kita suruh pi dia pi.
Kalau kita tak ni waqaf. Kalau kita nak bela kambing anjing mu'allam tu tak ada masalah. Wakaf anjing untuk jaga kampung. Itulah khilaf. Waqaf anjing tu ada khilaf. Ain anjing tu kita kata anjing tu memang dia ada manfaat kan. Tapi Mu'tamad kata tak harus, tak boleh. Cuma ada pendapat yang kedua dan pendapat tu pendapat yang kuat juga. Boleh. Syarat yang seterusnya. Wa kaunu naf'iha la bi dhahabi 'ainiha. Syarat manfaat dia tu mestilah bukan la bi dhahabi 'ainiha. Bukan dengan hilang ainnya. Manfaat dia tu macam mana? Manfaat tu kita guna dia dan dia koi haus. Orang kena kata hui. Sabun tak boleh. Saya wakafkan sabun ni. Sabun koi habis. Saya wakafkan lilin ni. Manfaat dia macam mana nak manfaat dia? Kita guna dan dia akan habis. Tak boleh. Benda yang hilang ain dia kita tak boleh wakafkan dia. Sebab tujuan wakaf ni mustamirrah, berterusan. Lilin kalau pakai kau habis nak berterusan je lah. Ayak di antara benda yang boleh wakaf. Ayak. Walaupun habis. Dia dipanggil dia panggil sabil. Nak guna dia untuk apa? Habis. Allah alam minyak, tapi adakah dia sama dengan ayak? Sebab ayak ni dia tak betul. Ayak ni termasuk benda yang kita boleh wakafkan. Orang panggil ayak musabbal. Ayak sabil lah. Macam ayak masjid-masjid tu kan. Ayak masjid-masjid orang panggil ayak musabbal lah. Ataupun kita panggil ayak sabil. Wakaf ayak untuk apa? Untuk minum. Ayak kowe kita tak sini, saya wakafkan. Kowe ayak ni. Mesin dia dan ayak dia. Okay. Kalau dia letak di rumah dia, dia ayak sabil lah. Saya tak depan rumah ni, kita tulis ayak ayak sabil kalau orang faham lah. Boleh minum, siapa nak minum. Macam di masjid. Kegunaan umum. Ayak ni sama juga ikut niat lah. Niat pewakaf tu lah. Orang yang nak mensabilkan ayak tu, dia niat ayak untuk minum kah, untuk basuh kah, untuk mandi kah, untuk wuduk kah. Kalau dia kata untuk wuduk, wuduk sajalah. Kalau dia kata untuk mandi, mandi sajalah. Kalau dia kata kegunaan am, ikut nak pergi basuh baju pun. Kalau untuk minum, boleh minum. Jangan awak balik rumah minum kat situ. Di sana banyak ayak sabil. Di sebelah dalam Kota Tarim banyak. Sebab sana panas jadi ramai orang yang suka. Di dalam kota tu banyak tempat. Kita lalu sini di masjid-masjid, setiap masjid di bahagian luar ada. Di rumah-rumah akan ada, dan ayak tu ayak sejuk. Bukan ayak biasa, dia air punya dia buh mesin lah dalam tu. Ayak yang dekat tu bagi-bagi lah untuk orang tahu kan. Belum bestu kan, tapi itu orang ambil Kalau uruf, ini kata Syekh saya masa mengaji Fathul Mu'in, dia kata tak boleh buat balik sebab dia bagi wakaf tu untuk minum di situ. Kalau boleh buat balik bertong-tong boleh free Tapi dia kata ikut uruf tempat. Kalau tempat tu memang passion dia, orang ambil buat balik dan tak ada masalah apa, maksudnya tuan dia pun tak komplain apa, tak apa. Tapi tak pernah orang buat, kita jangan nak buat. Ambil sebotol Kalau biasa orang tak buat, kita tak boleh buat. Tapi kebiasaan orang buat dan tak ada siapa tegah, tuan dia pun tak ada masalah, tak apa. Urus tempat tu. Sebab asal dia wakaf untuk minum di situ. Tapi adakah sama tuan dengan pengelola? Tuan dia wakaf tu, jadi masjid tu dia ada pengurusi dah. Jadi kalau pengurusi dia bagi, dia dipanggil nazir. Dia mengikut syarat pewakaf. Pewakaf kata aku nak wakaf gini dan masjid ni nazir lah. Kita kata nazir tu kena ikut syarat tuan. Nazir ni boleh siapa-siapa. Daripada dia sendiri boleh. Dia wakaf benda tu dan dia sendiri nazir, dia yang kelola.
Boleh? Ataupun dia lantik orang lain, dia pergi kat masjid, dia kata pengurusi masjid, AJK masjid, tolong ya. Lepas tu dia apa-apa seorang tu dia kata, ni saya serahkan pada macam tu tak apalah ikut tuan dia lah. Tuan dia kata macam mana, macam tu. Pandai-pandai lah kan. Pandai-pandai tak apa, jangan memandai ya. Pandai-pandai Biasa dah, orang tak kata apa. Dah kadang-kadang kita tuan mesti kadang-kadang iri hati kan, betul tak? Aku bagi orang minum tang ni ya dah. Agak ni. Dah kalau-kalau dia bawa balik sebotol besar tu boleh ke? Dia bawa tong 2 tu, anak dia 2, bini dia 2. Dia kata parak macam ni. dia jumpa pengurusi nak kena macam mana? Pengurusi nak kena macam mana? Yalah. Mesti kata agak-agak lah Jadi tengok urus setempat lah. Kalau memang orang duk buat macam tu, pengerusi nazir pewakah dia pun alright je, tak ada apa. Dia tahu memang nak buat kebajikan, ambil lah banyak mana nak ambil. Satu tong 50 tong tak ada masalah, tak apa. ayat berapa sen kan? Ayat berapa sen sangat lah. Kita pun kira Baik. Kemudian syarat seterusnya mubah ha? Kaunuhu mubahan. 2 syarat terakhir. Kaunuhu mubahan, mestilah benda tu benda yang harus, bukannya benda yang haram. Kalau benda yang haram, macam mana benda yang haram? Alat alat yang haram contohnya. Alat haram. Alat muzik contohnya. Tak boleh. Alat muzik kan haram. Alatul lahwi benda-benda yang lara, yang haram. Kebanyakan alat muzik dalam mazhab kita Syafi'i haram muktamadnya. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dia ada buat satu kitab tentang haram muzik, Kafru'a, kitab khas tentang cerita alat-alat yang haram. Kebanyakannya haram lah. Tiup gitar. Cuma ada sebahagian pendapat ulama lain pula, dia buat kitab yang sama juga, Kafru'a juga. Dia putar balik semua pendapat-pendapat Syekh Ibn Hajar. Dia kata boleh, hak ni boleh. Ala kulli hal. Masalah zaman lah ni kadang payah juga kan. Jadi syarat dia mestilah benda tu bukan benda yang haram, benda yang harus. Contoh muktamad mazhab kita yang haram, seruling haram. Gitu haram. Tapi saya bukan wakaf seruling ni untuk main. Saya wakafkan dia supaya untuk buat menyangkut baju. Boleh. Dia bukan buat benda haram. Seruling tu kita guna untuk main tu haram kan. Dia wakaf untuk gantung benda tak haram. kalau buat hiasan Macam mana tu? hiasan dia nak ambil harga lah kan. Saja nak letak kat dinding lah tu dia boleh. Main tak boleh tengok kan. Tak boleh tengok. Simpan tu membawa kepada main. Ya tak boleh kan. Simpan tak boleh. Rekod tu semua kan. Muktamad dia haram. Kena. No. Tak payah haram. Kuat dulu paling kuat tu. Kuat tu. Wakaf tanah buat padang bola. Boleh tak? Wakaf tanah buat padang bola boleh tak? Kalau tak ada maksiat boleh. Main pakai jubah. Janganlah pakai selop pendek. Tak boleh lah. Tak boleh. Masuk azan maghrib berhenti sambil melajak kan. Bola sebahagian pendapat kata haram. Tok guru kami dulu kata haram. Dulu dia kata haram. Tapi sebahagian guru tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Ra'i belakang semua. Ikutlah siapa nak pilih siapa apa kan. Wa kaunuhu maqsudan, syarat terakhir, dan dia mestilah maksudan, mestilah
wakaf yang dimaksudkan. Saya wakafkan duit ni untuk buat perhiasan. Tadi siapa tanya? Saya wakafkan duit ni nak buat perhiasan. Sah tak? Maksudkan duit tu dengan perhiasan? Orang duit ni buat apa? Buat jual beli. Mana ada orang buat gelak, buat rantai dengan RM10, tak nak? Jadi tak sah wakaf duit untuk perhiasan. Duit lama duit lama buat pameran. Tapi duit yang kita pakai tak boleh lah, sebab dia bukannya maksud. Dia mestilah dia tak tak sempat nak hias lah. Tapi nilai dia lebih mahal. sikit je lagi lah. Tapi saya nak terang panjang pula orang tidur. Syurut wakaf. Ni saya nak cerita tentang ada pendapat-pendapat mazhab lain dalam syurut sirah ni. Apa dia?